Selamat sejahtera, saya Sharina Minang, anak Sawing akan menerangkan latar belakang kes bagi pihak yang terlibat iaitu penuntut Kesatuan Sekerja Industri Elektronik Wilayah Barat Semenanjung Malaysia dan responden iaitu Chemicon Malaysia Sdn Bhd. Isu ini berkaitan dengan manfaat persaraan Rajendran anak lelaki Natarajan. Nombor anugerah bagi kes ini iaitu 85 bagi tahun 2024 bertempat di Mahkamah Perusahaan Malaysia Kuala Lumpur. Panel mahkamah bagi kes ini iaitu Pengerusi Yang Amat Tuan Syekh Noh bin Said Nazir dan panel pekerja iaitu Encik Muhammad Kamaruzaman bin Zainal dan panel majikan iaitu Yang Berbahagia Datuk Dr. Lim Weng Kuan. Bagi pihak perwakilan, penuntut diwakili oleh Mr. Chandra Segaran Rajendran dari Tentuan Prem N. Chandra dan untuk pihak syarikat pula diwakili oleh Mr. Jerry Loh Kok Kiang dan Mr. Edward Andrew Sokiat Leong dari Tentuan Josephine L.K. Cho & Co. Sejarah pekerjaan Rajendran iaitu bermula pada tahun 2022 hari bulan November 1976. Rajendran mula bekerja dengan Toshiba Elektronik Malaysia Sdn Bhd. Pada 15 Oktober 1984, Toshiba Capacitor Malaysia Sdn Bhd mengambil alih, di mana Rajendran masih bekerja di bawah syarat dan terma yang sama. Pada Ogos 1995, Toshiba Capacitor menukar nama kepada Chemicon Malaysia Sdn Bhd. Kes ini adalah berdasarkan rujukan Menteri Sumber Manusia bertarikh 15 Julai 2020 di bawah Seksyen 26(2) Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Syarikat secara rasmi telah memaklumkan kepada Rajendran tentang persaraannya sebagai penolong penyelia pada 14 Oktober 2019. Berdasarkan kenyataan yang telah dikeluarkan, persaraan Rajendran berkuat kuasa pada 27 Disember 2019. Tambahan pula, syarikat telah mengira manfaat persaraannya sebanyak RM110,708.07 menggunakan kadar 12% daripada jumlah gaji pokoknya sebanyak RM829,040.09 berdasarkan perkara 13.4(3) yang terdapat di buku panduan pekerjaan. Pada 12 Disember 2019, Rajendran membantah pengiraan manfaat persaraannya tersebut. Dia mendakwa bahawa formula yang betul adalah menurut kenyataan yang terdapat dalam penyata kewangan syarikat yang dikeluarkan pada 31 Mac 2018. Sepatutnya 1 bulan gaji pokok bagi setiap tahun perkhidmatan. Berdasarkan formula ini, dia mengira bahawa manfaat persaraannya sepatutnya berjumlah RM159,901. Isu utama adalah sama ada manfaat persaraan Rajendran harus dikira menggunakan buku panduan pekerja syarikat atau dalam penyata kewangan. Rajendran berhujah bahawa formula penyata kewangan sepatutnya terpakai yang dapat menghasilkan jumlah manfaat persaraan yang lebih tinggi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Anna Marlini binti Kifli dengan nombor matriks BA23110479. Saya akan mengulas tentang isu yang perlu diputuskan oleh mahkamah, iaitu satu-satunya isu yang akan ditentukan oleh mahkamah ini ialah formula faedah persaraan yang boleh digunakan untuk Encik Rajendran adalah 12% daripada jumlah gaji pokok menurut perkara 13.4 dalam kurungan Roman 3 buku panduan pekerja atau 1 bulan gaji terakhir diambil bagi setiap tahun genap perkhidmatan seperti yang dilaporkan dalam perenggan 9 Penyata Kewangan 2018. Seterusnya, rayuan dan dokumen yang difailkan di mahkamah. Antara pengakuan dan dokumen yang difailkan di mahkamah adalah yang pertama, kenyataan kes yang difailkan pada 24 September tahun 2020. Kedua, kenyataan sebagai jawapan yang difailkan di mahkamah pada 16 Oktober tahun 2020. Ketiga, kumpulan dokumen syarikat yang ditandakan sebagai COB1. Keempat, kumpulan dokumen syarikat kedua yang ditandakan sebagai COB2. Kelima, kumpulan dokumen syarikat ketiga yang ditandakan sebagai COB3. Keenam, kumpulan dokumen syarikat keempat yang ditandakan sebagai COB4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Isyamuddin bin Halim dengan nombor matriks BA23110393. Saya akan meneruskan membicarakan mengenai rayuan atau dokumen yang difailkan di mahkamah. Dokumen yang seterusnya ialah lampiran 7 iaitu ringkasan ahli bagi laporan penilaian aktuari tahun 2019 yang ditandakan sebagai COB5. Dokumen yang seterusnya ialah kenyataan saksi syarikat Muhammad Razi bin Hassan yang difailkan pada 9 Ogos 2023 dan ditandakan sebagai COWS1. Dokumen yang ke-8 ialah kumpulan dokumen kesatuan yang ditandakan sebagai UOB1. Dokumen yang ke-9 adalah garis panduan OECD untuk perusahaan multinasional edisi 2011 yang ditandakan sebagai UOB2. Dokumen yang seterusnya ialah garis panduan OECD untuk perusahaan multinasional edisi 2011 Kesatuan Perindustrian Global yang ditandakan sebagai UOB3. Dokumen yang terakhir ialah kenyataan saksi Kesatuan Bruno Gentil Preda yang difailkan pada 12 Jun 2023 dan ditandakan sebagai UWS1. Terdapat dua pihak yang memberi keterangan di hadapan mahkamah terdiri daripada saksi syarikat dan saksi kesatuan. Wakil daripada saksi syarikat COW1 Encik Muhammad Razi bin Hassan. Wakil daripada saksi kesatuan ialah UOW1 Encik Bruno Gentil Pereira. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Apa yang perlu ditentukan oleh mahkamah? Yang pertama, formula faedah pasaran yang betul, di mana mahkamah perlu menentukan formula faedah persaraan yang sepatutnya digunakan untuk mengira faedah persaraan Rajendran. Terdapat dua formula. Formula yang pertama digunakan oleh syarikat, di mana faedah persaraan Rajendran dikira berdasarkan 12% daripada jumlah gaji pokoknya dan diperuntukkan dalam perkara 13.4 nombor 3 di dalam buku panduan pekerja. Manakala formula yang kedua yang dituntut oleh kesatuan, faedah persaraan Rajendran dikira berdasarkan 1 bulan gaji terakhir bagi setiap tahun genap perkhidmatan. Dia dilaporkan di dalam perenggan 9 penyata kewangan syarikat tahun 2018. Yang kedua, ketetapan pengiraan faedah persaraan, di mana syarikat telah mengira jumlah faedah persaraan Rajendran sebanyak 110,708.7 sen berdasarkan formula 12% daripada jumlah gaji pokoknya. Yang seterusnya berkaitan dengan kesahan dokumen rujukan, di mana mahkamah perlu menilai kesahian dokumen yang digunakan oleh kedua-dua pihak dalam menyokong tuntutan mereka berkaitan dengan penyata kewangan syarikat, di mana faedah persaraan dikira ikut formula 1 bulan gaji terakhir setiap tahun genap perkhidmatan. Yang kedua, melalui buku panduan pekerja, di mana formula faedah persaraan sebagai 12% daripada jumlah pokok gaji pokok bagi pekerja bukan pengurusan. Di samping itu, kewajipan pendedahan dan ketulusan syarikat, di mana mahkamah perlu menentukan sama ada syarikat telah memenuhi kewajipan pendedahan dan ketulusan berkaitan dengan maklumat faedah persaraan pekerja. Kerana kesatuan berpendapat bahawa syarikat gagal memberikan pendedahan yang mencukupi mengenai formula faedah persaraan yang digunakan. Seterusnya, pengelasan pekerja. Mahkamah juga perlu menentukan pengelasan pekerja Rajendran pada masa persaraannya, kerana syarikat mendakwa bahawa Rajendra adalah pekerja bukan pengurusan grade D dan oleh itu formula faedah persaraan yang digunakan adalah sah. Yang terakhir, impak keputusan terhadap ekonomi dan kepentingan awam, di mana mahkamah perlu mempertimbangkan implikasi kewangan dan kesan keputusan tersebut terhadap ekonomi negara dan industri yang berkaitan. Secara keseluruhannya, mahkamah akhirnya mendapati bahawa
Formula faedah persaraan yang dipakai oleh Rajendran adalah 12% daripada jumlah gaji pokok seperti yang diperuntukkan dalam perkara 13.4 nombor 3 Buku Panduan Pekerja dan menolak aduan kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zul Azman bin Jonin, pemegang nombor matriks BA 23110352. Saya merupakan ahli kumpulan 12. Hari ini saya akan memperjelaskan tentang ulasan awal dalam Mahkamah Perindustrian Malaysia antara Kesatuan Sekerja Industri Elektronik Wilayah Barat Semenanjung Malaysia dan Chemical Malaysia Sendirian Berhad. Hari ini saya akan memperjelaskan tentang apakah yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Perindustrian Malaysia dalam membuat keputusan. Mahkamah Perindustrian Malaysia telah mempertimbangkan pendapat Kesatuan Sekerja Industri Elektronik Wilayah Barat Semenanjung Malaysia bahawa syarikat mereka telah gagal menyediakan penjelasan untuk siasatan ke atas permohonan persaraan yang salah formula manfaat. Hal tersebut telah dibangkitkan oleh Rajendran dan mendapati bahawa perkara yang sama iaitu tidak mempunyai bukti yang kukuh. Pihak Mahkamah Perindustrian Malaysia telah merujuk kepada surat peguam cara syarikat yang bertarikh 19 Februari tahun 2020 pada muka surat 110 COB1 di mana ia ditegaskan oleh syarikat bahawa formula faedah persaraan untuk Rajendran diperuntukkan dalam klausa 13.4 di mana klausa tersebut dipetik sendiri daripada buku panduan syarikat dan formula tersebut diambil daripada penyata kewangan oleh kesatuan dan Rajendran terkait secara eksklusif kepada pengurusan pekerja. Tambahan pula, syarikat telah menyertakan lampiran 5 ringkasan pelan peruntukan daripada laporan penilaian aktuari syarikat atau faedah persaraan skim, di mana ringkasan petikan tersebut mengandungi perkara-perkara berikut. Faedah yang diperuntukkan haruslah benar dan harus berdasarkan formula yang disediakan dalam klausa 13.4 mengikut terma dan syarat dalam syarikat bagi pekerjaan yang merupakan sebahagian daripada syarat-syarat pelanggan dan syarat perkhidmatan. Kedua, formula yang diambil daripada kewangan syarikat dan kenyataan yang dirujuk dalam surat syarikat hanya terpakai untuk pekerjaan pengurusan pelanggan syarikat ialah seorang bukan pekerja pengurusan pada masa persaraannya. Oleh itu, formula yang dimaksudkan tersebut tidak lagi relevan kepadanya. Dipetik daripada laporan penilaian aktuari syarikat, skim faedah persaraan yang bertajuk Ringkasan Pelan Peruntukan telah dilampirkan bersama-sama untuk rujukan mahkamah, di mana perkara-perkara tersebut telah dijelaskan sebelum ini. Saya Emin Nurul Alis Fitri binti Abdul Rahman, memegang nombor kad matriks BA 2311056, menyatakan bahawa pihak mahkamah berpuas hati dengan penjelasan kesatuan tentang kesan daripada laporan penilaian aktuari dalam kurungan skim faedah persaraan dan butirannya, dan butiran formula faedah persaraan yang terpakai kepada pekerja syarikat tersebut seperti pada muka surat 68 hingga 69 COB1. Malangnya, tiada balasan kepada surat daripada peguam cara syarikat. Sebaliknya, Rajendran mengumpul cek berjumlah RM110,107 Malaysia. Oleh itu, pihak mahkamah bersetuju yang syarikat menunjukkan kerjasama yang responsif pada masa berkaitan, memberikan penjelasan yang komprehensif kepada kedua-dua pihak, iaitu Rajendran dan Kesatuan, atas permintaan mereka. Walaupun usaha bersepadu ini
mereka telah menunjukkan keengganan untuk menerima penjelasan yang ditawarkan dan fakta mendasari perkara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Edi Alif bin Kamaruddin. Nama matriks BA 2316-0692. Saya akan mengulas tentang keputusan mahkamah. Dalam premis tersebut, mahkamah telah sebulat suara menyimpulkan tuntutan terkini kesatuan di hadapan panel mahkamah ini untuk Rajendran menerima faedah persaraan yang dikira pada kadar 1 bulan setahun perkhidmatan adalah tidak berasas. Berdasarkan keterangan yang dikemukakan, terbukti bahawa formula manfaat persaraan yang diguna pakai untuk persaraan Rajendran adalah seperti berikut. 12% kali jumlah gaji asas. Mahkamah dengan sebulat suara menolak aduan Kesatuan Sekerja dan mendapati bahawa Rajendran telah dibayar faedah persaraan yang mencukupi dan sepatutnya. Hasilnya, setelah meneliti fakta, keadaan kes, keterangan yang dikemukakan secara keseluruhan dan mempertimbangkan hujah bertulis yang difailkan oleh kedua-dua pihak, mahkamah menyatakan syarikat telah berjaya membuktikan formula faedah persaraan yang terpakai untuk Rajendran adalah sama dengan perkara 13.4/3. 12% kali jumlah gaji asas penggajiannya dengan syarikat. Keputusan akhir, pihak mahkamah sebulat suara menolak aduan Kesatuan Sekerja dan mendapati Rajendran telah dibayar faedah persaraan yang sepatutnya. Sekian. Dalam membuat keputusan di atas, mahkamah ini telah mengambil kira keseluruhan keterangan yang dikemukakan oleh kedua-dua pihak dan mengambil kira Seksyen 30 dalam kurungan 4 dan dalam kurungan 5 IRA 1967 yang mana mahkamah membuat keputusan berkenaan pertikaian perdagangan. Mahkamah hendaklah mengambil kira kepentingan awam dan implikasi kewangan. Seterusnya, kesan award ke atas ekonomi negara dan ke atas kebimbangan industri. Selain itu juga, mahkamah membuat pertikaian tentang kesan yang berkemungkinan dalam industri berkaitan atau serupa dan masing-masing hendaklah bertindak mengikut equity, keteladanan yang baik dan merit besar kes itu tanpa mengambil kira teknikal dan bentuk undang-undang.